Bakar bin Salim, وخصوصا إلى روح الشيخ بهاء الدين النقشبندي، وخصوصا إلى روح صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روح مشايخنا ومعلمينا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم من رحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, menempatkan kita di rumah Allah yang mulia ini. Kuliah Zuhur tetap berjalan seperti biasa, tidak seperti mana kuliah-kuliah yang lain waktu maghrib, kuliah maghrib dan sebagainya, kerana kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita ini, dan mudah-mudahan di majlis ilmu ini menjadi antara sebab diterimanya pahala kita dan dilipat kali gandakan, dilipat kali gandakan pahala-pahala kita, yang mana pahala ini bukanlah untuk masuk ke syurga, tetapi pahala ini matlamatnya, visinya hanyalah untuk mendapat redha Allah. Dengan redha Allah, Allah mencintai kita, menyayangi kita, dan dengan redha Allah lah kita dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah lah kita dapat masuk ke dalam syurga. Itulah yang kita minta. Tidak ada lain, makhluk tidak dapat melakukan apa-apa terhadap kita, hanya Allah. Ya. Jadi inilah sama bersesuaian dengan topik bab hari ini dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, iaitu adab orang yang benar-benar berfokus hendak menuju kepada Allah. Sudah masuk bab melenyapkan takut terhadap makhluk. Qala sahibul kitab telah berkata, pengarang kitab ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, قال إن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت محتاجا إليه واشكر الله فإنه المعطي حقيقة واشكر من أوصله إليك على يده min ibadihi. In wasalaka ahadun min ikhwanikal muslim, jika seorang temanmu, ada salah seorang temanmu yang beragama Islam memberikan hadiah padamu dengan cara yang baik, kata Habib Abdullah Al-Haddad, maka terimalah jika engkau memerlukannya, dan bersyukurlah kepada Allah, sebab dialah pemberi sesungguhnya. Lalu berterima kasihlah kepada hambanya, iaitu orang yang memberi kita itu, yang menyampaikan pemberian itu kepadamu. Yang pertama, jika seorang temanmu yang beragama Islam memberikan hadiah kepadamu dengan cara baik, maka terimalah jika kita memerlukannya. Ada orang terima je, nak terima je. Ini sebelum ni ada sebut orang
orang yang menginginkan apa yang ada pada diri orang lain. Dia sudah ada, dia nak lebih lagi, tidak bersyukur. Ini orang, jikalau orang pula kasih kita, kita terima. Orang kasih kita dengan cara baik, maka terima. Jika perlu, kita betul-betul kita perlu memerlukannya. Contohlah, kita belum ada, contoh umum, kita belum ada kain pelikat warna ni, kain sarung warna ni. Kita nak sangat, tiba-tiba rezeki Allah datangkan seseorang untuk memberi kita kain pelikat warna ni pula. Ya Allah, alhamdulillah, kain pelikat itu kita manfaatkan untuk apa? Untuk pergi ke majlis-majlis, untuk pergi ke masjid-masjid, surau-surau jikalau di Malaysia, di Indonesia, musallah sebagainya. Dan bersyukurlah kepada Allah. Sebab bersyukur pada Allah dahulu, sebab dialah pemberi sesungguhnya. Bersyukur ini bukan bersyukur di hati. Saya pernah terangkan ataupun tidak? Bukan alhamdulillah di mulut, dua, tidak, dia tiga. Bersyukur dalam hati. Alhamdulillah, ya Allah, aku berterima kasih kepada Engkau kerana aku dapat berada di bulan Ramadan. Contoh, bersyukur. Kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dari bulan Rajab, wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tidak sampai bulan Sya'ban, Rajab dah game. Ada tak di antara kita? Tidak sampai bulan Sya'ban, Rajab dah game. Masuk Sya'ban pula, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Tidak sampai Ramadan, belum habis ujung-ujung Sya'ban, game. Game tu meninggal lah maksudnya. Nak cakap apa? Game ke gol? Game lah lebih cantik gol macam tak sedap lah. Game lah. Tiba-tiba kita dapat masuk bulan Ramadan. Itulah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah maha pemaaf dan Engkau suka memberi kemaafan, maka maafkanlah kami. Berdoa cara Nabi SAW. Dan kita, bagaimana kita bersyukur? Bukan saja ya Allah, alhamdulillah aku dah sampai bulan Ramadan, kita dalam hati, kemudian kita sebut alhamdulillah ya Allah. Tapi yang ketiga ni, dengan amalan. Lihat orang-orang yang baca Quran di sini. Nah, bukan saya kata yang tidak baca Quran, yang dengar ni tidak bagus, bukan. Tapi ini antara tanda-tandanya berada di rumah Allah di dalam bulan Ramadan. Ada yang baca Quran. Bulan Ramadan ni bukan bulan baca Quran. Setiap bulan baca Quran. Bulan Ramadan tambahkan bacaan. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Bulan Ramadan tambahkan sedekah. Kerana ada hadis Nabi SAW, Nabi lebih pemurah lagi di dalam bulan Ramadan. Sebab itu dipanggil madrasah Ramadan, madrasah bulan Ramadan. Kerana apa? Bulan Ramadan ni bukan bulan tidak boleh mengumpat. Setiap hari, setiap bulan tidak boleh mengumpat. Jadi kurangkan berbual. Bulan Ramadan bukan bulan tidak boleh cakap bohong, walaupun bergurau. Setiap bulan, setiap hari memang tidak boleh cakap bohong, walaupun dalam bergurau. Lepas buka pun tidak boleh mengumpat, lepas buka pun tidak boleh berbohong. Qala Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wa amala bihi. Siapa yang berkata-kata dusta dan dia mengamalkan kata-kata dusta itu di bulan Ramadan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah pun tidak berkehendak, berhajat dengan apa yang ditahan daripada makan dan minumnya. Jadi ini tiga perkara yang kita perlu bersyukur. Syarat syukur ni dalam hati, kemudian melalui lisan, alhamdulillah, kemudian diamalkan. Itu dia, bersyukur kepada Allah dengan mengamalkan, dengan menggunakan pemberian orang itu, dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Itulah bersyukur kepada Allah. Kemudian sebab dialah pemberi sesungguhnya, Allah lah yang memberi kita. Apakah makhluk yang memberi? Tidak. Makhluk menjadi asbab. Jangan sekali-kali terpacul keluar daripada mulut-mulut kita kepada anak-anak kita,
kepada saudara-saudara kita yang susah. Jikalau mereka minta bantuan, sering mereka minta bantuan, kita pula kata, kalau aku tak ada macam mana, susah kau nanti. Na'udzubillah min dalik. Kata-kata itu boleh menjerumuskan seorang kepada ke kancah syirik, kerana bukan kita yang memberi, kita yang Allah gerakkan asbab untuk kita beri. Ramai makcik-makcik, pakcik-pakcik di luar sana kata apa? Kalau aku tak ada, kau susah nanti. Kalau aku meninggal, siapa nak jaga kau? Nabi SAW, contoh yang terbaik, tidak ada bapa dahulu di dalam kandungan. Berapa bulan dalam kandungan, bapa tiada. Keluar, ibu yang menjaganya. Disusukan, umur 6 tahun, ibu pula meninggal dunia. Siapa yang menjaga Nabi SAW? Allah. Jangan sekali-kali keluar daripada mulut kita. Sebab itu tajdid, perbaharui iman kita setiap hari dengan kalimah La ilaha illallah. Itu yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Perbaharui iman kita setiap hari, kerana secara tidak langsung kita dengan kata-kata mulut kita macam mulut tempayan lebih mulia daripada mulut manusia. Kerana mulut tempayan boleh tutup, mulut manusia tidak boleh tutup. Dengan mulut kita yang banyak ni, kita sering menjerumuskan diri kita ke dalam kancah syirik. Dan syirik ini tidak boleh diampuni. Tidak akan, bukan tidak boleh, tidak akan diampuni selagi kita tidak bertaubat. Jikalau kita bertaubat, akan diampuni oleh Allah dosa syirik itu. Tetapi jikalau tidak bertaubat, kita meninggal dunia, Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang tidak sempat bertaubat melakukan zina. Bukan saya suruh orang buat zina. Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang tidak sempat bertaubat apabila mereka minum khamar, minum arak. Allah boleh ampunkan dosa-dosa orang-orang yang tidak solat apabila mereka tidak bertaubat dan mereka meninggal dunia. Tetapi Allah sekali-kali tidak mengampuni dosa orang-orang yang syirik kepada Allah apabila mereka tidak bertaubat, tidak sempat bertaubat bila mereka meninggal dunia. Bayangkan kita di masjid 5 kali satu hari berjamaah, kita duduk kuliah kitab Syarah Al-Hikam oleh Tokku Pulau Manis, Syarah Al-Hikam oleh ulama-ulama lain, kemudian kitab Ihya Ulumuddin, kita belajar dengan guru-guru yang hebat, kita pun simpan janggut, tetapi keluar daripada mulut kita perkara syirik. Kemudian kita tidak menyatakan La ilaha illallah setiap hari. Kita tidak perbaharui La ilaha illallah kita. Kita tidak astaghfirullahalazim aku bertaubat. Kita tidak banyak tafakur diri kita. Kita tidak banyak melihat diri kita, tapi kita banyak melihat dosa-dosa orang lain. Tidakkah malu 5 kali Syarah Al-Hikam, Ihya Ulumuddin 5 kali jemaah, kemudian dicampak ke dalam neraka orang yang kita lihat di luar bertatu, beranting-anting, bersubang, tiba-tiba masuk ke syurga Firdaus kerana tauhid dia lebih kuat. Dan sebelum dia meninggal, rupanya dia bertaubat kepada Allah walaupun tidak sempat disolat. Dalam hatinya La ilaha illallahnya lebih kuat daripada orang daripada dalam masjid. Bayangkan, tidak ke malu? Itukah begitukah kita hendak mendabik dada? Saya orang masjid, orang di Gilang Serai, bazar Gilang Serai, buka aurat perempuan daripada manalah datang ni. Kita sibukkan hal rumah tangga kita dulu, anak kita tutup aurat ataupun tidak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Selamatkan diri kita bagaimana? Selamatkan diri kita dengan mengamalkan apa yang kita pelajari. Selamatkan diri kita bagaimana? Selamatkan diri kita dengan mulut kita ni. Barulah kemudian kita selamatkan ahli keluarga kita. Dengan mulut kita juga kita selamatkan daripada api neraka. Mulut kita bagaimana kita selamatkan? 2 anggota ini, Nabi SAW kata, ramai anak Adam terjerumus dicampak ke dalam neraka jahanam. Apakah 2 anggota ini? Lisan dan kemaluan. Sebab tu saya kata mulut tempayan lebih mulia. Mulut kita ni, ya Allah, longkang, puaka. Senang saya kata. Mulut puaka.
Banyak pasal kalau bukan mulut puaka, takkanlah sebab lisan ni boleh dicampak ke dalam neraka. Puaka lah tu. Dah puaka, simpan saka. Ya Allah. Itu dia, pusaka puaka. Ya, jadi ini kita bersyukur dalam bulan Ramadan ini, betul-betul bersyukur kepada Allah. Katalah bulan Ramadan ini yang terakhir, berapa ramai kita lihat bulan Ramadan tahun lepas ada, bulan Ramadan tahun ini sudah tidak ada. Bukan kata Ramadan, Rajab sudah tidak ada. Itu tanda syukur dengan perbuatan juga. Kemudian itu bila kita terima pemberian Allah yang maha memberi. Manusia tidak ada power, kuasa untuk memberi. Jadi siapa yang bekerja di ofis, jangan mengampu bos, mengampu Allah. Bagaimana mengampu Allah? Orang Islam pekerja yang terbaik, orang Islam supervisor yang terbaik, orang Islam assistant manager yang terbaik, manager yang terbaik, bos yang terbaik. Itulah orang Islam. Kalau kamu bos di suatu company, jangan ampu customer nak sign kontrak. Saya tahu orang kerja oil and gas ni banyak kena entertainment. Kena pergi, oh ni kerja saya. Jangan, kena pergi entertainment, karaoke, tempat-tempat tidak baik. Pasal nak apa? Kontrak. Ini kerja saya. Jangan. Kan ada orang bukan Islam, suruh orang bukan Islam pergilah entertain. Yang kau pun nak sama entertain buat apa? Bulan Ramadan lagi. Kemudian berterima kasihlah kepada hamba-Nya, kepada orang yang memberi kita itu. Hamba Allah yang menyampaikan pemberian itu kepadamu. Ramai orang bila belajar, sebab itu belajar ni jangan separuh-separuh. Belajar ni penuh. Bila kata bersyukur pada Allah, orang bersyukur pada Allah, orang kasih anggap Alhamdulillah. Tapi tidak berterima kasih pada orang tu. Oh, saya berterima kasih pada Allah, dia hanya asbab je. Dia memandang rendah orang itu. Ini orang belajar separuh-separuh. Kala Rasulullah SAW, man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Lihat indahnya Islam. Memang semuanya kembalikan kepada Allah, tetapi berterima kasih kepada manusia. Tanda kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih. Doakan. Yang lebih baik doakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan awak sekeluarga di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah SAW, awak sekeluarga dan zuriat keturunan. Doakan orang begitu. Berterima kasih. Itu tandanya berterima kasih. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa tidak berterima kasih pada manusia, tidak berterima kasih pada Allah. Sebab itu belajar betul-betul. Ada orang dia dapat benda, dia Alhamdulillah ambil je, tak terima kasih pun. Ni orang tak belajar. Dia belajar pun separuh jalan dia keluar. Ataupun dia belajar, dia terdengar, Allah bukakan panca indera dia telinga, dia dengar berterima kasih pada Allah, berterima kasih pada manusia, terus dia main WhatsApp. Ya, jadi belajar betul-betul. Pukul berapa Zuhur ni? 1:15. Kemudian saya habiskan yang ni. Wa illam takun laka hajatun ilaihi fanzur fa in wajadtal aslaha li qalbika akhdahu fakhudhu aw raddahu faruddahu birifqin bihaitsu la yankasir qalbul mu'ti fa inna hurmatal muslim indallahi azimah. Wa in lam takun, jika engkau tidak memerlukan pemberian itu, fikirkanlah terlebih dahulu. Kalau engkau mendapati keadaan yang lebih baik bagi hatimu bila engkau menerimanya, maka terimalah pemberian itu. Atau jika tidak, maka kembalikanlah dengan sopan santun, sehingga tidak mematahkan hati orang yang memberi itu, kerana kehormatan seorang Muslim sangat besar di sisi Allah. Baik, yang tadi sebut jikalau kita memerlukannya. Jikalau kita tidak memerlukannya pula, fikir dulu nak terima ataupun tidak. Kalau kita dapati hati kita ni
lebih baik bila kita menerimanya, maka terima. Maksud hati kita lebih baik bagaimana? Kita tidak rakus terhadap dunia. Orang kasih, ada orang kita rasa gitu tak? Orang kasih syal ni, dah ada syal macam ni, kasih lagi syal, kasih lagi syal, ambil. Orang yang dah biasa suka ambil ni, kemudian dia akan suka minta lah. Itu hati tidak baik. Sebelum ini sudah katakan, antara perkara yang keji, nak apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak bersyukur dengan apa yang dia ada. Jadi ambil. Terima je, walaupun tidak memerlukannya. Daripada suka menerima, dia tidak cek hatinya, kemudian dia akan suka meminta. Dia suka akan meminta, dan dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi jikalau kita mendapati keadaan yang lebih baik bagi hati kita, bila kita menerimanya, maka terima sajalah. Atau jika tidak, kalau merosakkan hati, boleh merosakkan hati kita, kembalikanlah dengan sopan santun sehingga tidak mematahkan hati pemberi itu. Kerana kehormatan seorang Muslim sangat besar di sisi Allah. Saya kasih tips orang kita banyak salah teknik dalam hal ni. Contoh, orang sudah kasih, kita sudah kasih orang ni hadiah syal, kain syal ni. Ustaz, saya hadiahkan pada Ustaz, terima kasih, saya ambil pun, saya pakai. Besarkan hati dia. Tiba-tiba kita nampak Ustaz ni kasih syal ni pada orang lain. Kita cakap, tak boleh lah macam ini, kita dah kasih hadiah pada dia, ini saya dah niatkan untuk dia. Kau dah niat, sudah sampai kan? Kita dah niatkan, sudah sampai kan pada Ustaz tu. Contohlah saya kata, sudah sampai pada saya, milik saya. Engkau dah tak ada kena-mengena dalam hal ni. Dah milik aku punya suka, aku nak kasih siapa? Mungkin saya kasih orang tu kerana saya sudah ada benda ni. Buat apa aku nak simpan sama kala dua macam ni? Saya beri orang lah. Itu sebab itu kita belajar tasawuf, atau sebahagian menyatakan tazkiyatun nafs, istilahnya sama, membersihkan diri daripada apa? Buruk sangka pada orang lain. Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Dua perkara yang mana Nabi SAW kata tidak ada yang lebih baik daripada dua perkara ini, iaitu baik sangka pada Allah dan baik sangka pada hamba-hamba Allah. Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Dua perkara yang tidak ada dua perkara yang lebih buruk daripada dua perkara ini, iaitu buruk sangka pada Allah dan buruk sangka pada hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita kasih hadiah pada orang, ingat, bila kita sudah kasih hadiah, orang terima, kita sudah tidak ada cerita lagi dalam hal hadiah tu. Kita sudah niatkan untuk dia. Ada terjadi pada Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, Batu Pahat. Siapa yang kenal Habib Ali, wali besar Nusantara ini, Abu Yasaid Maliki dan berbagai-bagai para awliya Allah daripada Timur Tengah datang ke Batu Pahat, ke satu rumah yang usang, rumah Habib Ali. Ketua Polis Johor, Datuk Seri Mokhtar, kalau tidak silap saya, datang dua kali. Satu, yang pertama kali datang dengan pakaian seragam polis formal bila Habib Ali meninggal. Yang kedua kali beliau pulang ke rumah, beliau salin sebagai orang biasa. Datuk Seri Mokhtar, kalau tidak silap saya, kewafatan Habib Ali. Habib Ali menerima sekitar, ramai orang Singapura datang, orang-orang kaya datang, kasih $3,000 atau $2,000 Singapura dollar di Batu Pahat ni. Kalau kita macam mana? Habib Ali ambil, saya terima, sebab Nabi SAW tidak pernah tolak hadiah. Terima. Kemudian Habib Ali beri pada orang yang memerlukan depan si pemberi itu. Jadi kita jangan buruk sangka, dia tak sudi ambil. Tidak, Habib Ali tidak memerlukan perkara itu. Apa dia nak perlukan? Dia selok bawah tikar sejadah hari ni, duk keluar duit dolar pula tu, selok keluar duit. Anak dia, Allah yarham, Habib Muhammad Habib Ali, ada satu cerita Habib Ali bangun daripada sejadahnya, pergi masuk ke dalam bilik atau ke mana,
Habib Muhammad duduk di atas sajadahnya tu, tikanya tu. Habib Muhammad seluk, tak ada pun duit. Habib Ali keluar, Habib Ali cakap apa? Engkau belum lagi sampai tahap itu. Apa dia nak perlukan duit? Orang ni beri duit, tengok 3,000 dia kasih begitu je. Orang kecil hati. Jangan. Konsep dia engkau sudah beri pada orang hadiah, itu hak milik orang punya pasal orang nak buat apa dengan hadiah tu. Ya. Nanti insya-Allah kita sambung lagi. Memang sebelum zuhur ni memang tidak ada soal jawab kerana waktu tidak mengizinkan. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita di bulan Ramadan ini. InsyaAllah pada hari ini saya satu hari di masjid ini. Pada jam 6.30 insyaAllah kita akan adakan bacaan Ratibul Atas. Dan kemudian malam ini insyaAllah saya akan pimpin tarawih untuk malam ini. Siapa yang ada berkesempatan, bolehlah kita bersilaturahim lepas buka puasa dengan bakar buhur bersama-sama di luar gate sana. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا دعانا عملنا وصلاتنا حاجاتنا وقيامنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.